Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 15 April 2023. Menjelang Aidilfitri, pengguna jalan raya sekali lagi diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Ia bagi mengelak kejadian tidak diingini yang sering berlaku pada setiap kali musim perayaan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berharap sambutan Aidilfitri tahun ini dapat diraikan dengan suasana gembira bersama ahli keluarga, sanak saudara dan juga sahabat handai. Beliau yang juga adun bingkor ditemui media dalam program Walkabout di Tapak Bazar Ramadan Bandar Baru Keningau dan Majlis Berbuka Puasa Majlis Daerah Keningau di Keningau. Turut diagihkan buah kurma kepada peniaga bazar dan penyerahan bakul makanan serta penyampaian sijil kepada dua pesara Majlis Daerah Keningau. Kesibukan kerja dan kesesakan jalan raya setiap kali pulang dari kerja antara cabaran dihadapi ketika berpuasa. Lebih-lebih lagi sekiranya tiada sebarang makanan atau minuman yang sempat disediakan untuk berbuka puasa. Sedar hakikat ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS mengagihkan 200 bungkusan juadah berbuka puasa kepada pengguna jalan raya dan orang awam menerusi program cetusan kasih Ramadan di Kota Kinabalu. Iftar kit, maknanya mungkin ada yang dalam perjalanan balik petang-petang ni jam, jadi sudah tersedia bakul makanan tu dalam kereta masing-masing. Itu tujuan utamalah, selain daripada kita membantu orang-orang yang dalam perjalanan, kita juga dapat mengeratkan silaturahim sesama kita. Yang pasti program sebegini memberi kegembiraan dan kelegaan kepada penerima sumbangan. Bersyukurlah, jadi tidak susah-susah sudah kami mencari untuk berbuka sebab ada sudah dibagikan. Lagi bagus kalau banyak-banyak sebab bukan semua orang mampu untuk membeli benda-benda untuk berbuka kan. Rasa senang lah supaya senang berbuka kan, tidak susah pergi luar lagi mencari makanan kan. Sama alhamdulillah dapat rezeki juga kan. Penat-penat kerja datang-datang susah-susah saja. Oke, terima kasih. Rasa dapatlah juga berbuka, dapatlah memudahkan saya taklah bersempit-sempit di bazar kan. Jadi mengurangkan masa saya di luar. So saya syukurlah kan dapat nih. Harap-harap tahun depan ada lagi lah. 3,000 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada penjawat awam di bangunan Menara Kinabalu menerusi program masak dan agihan bubur lambuk anjuran Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan. Menurut Penolong Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Nur Anna Ishak, agihan itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat yang dilaksana Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan setiap kali menjelang Ramadan. Kami sasarkan kepada pekerja di bangunan ini, semua agensi-agensi negeri termasuk penjaga bangunan dan juga beberapa pejabat di persekutuan yang merangkumi MKN, Immigration, JPN dan CGSO. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan sijil penghargaan kepada rakan strategik program berkenaan di perkarangan Menara Kinabalu. Aktiviti gotong royong merupakan platform terbaik bagi mengeratkan hubungan silaturahim, perpaduan dan nilai kekeluargaan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Ia sekaligus mencerminkan keharmonian dan keamanan hidup masyarakat di negara ini, khususnya di Sabah. Ketua Eksekutif Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS Samin Ongki berharap semangat kerjasama itu turut diterapkan kepada warga kerja KTYS dalam program dianjurkan. Saya sebenarnya yakin bahawa program begini mampu untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara kami di kolej ini, dan sukacita saya maklumkan bahawa kolej ini adalah kolej yang pertama di Sabah melancarkan Minu Rahmah. Setiap bulan lebih kurang seminggu sebelum terima gaji, kami akan memasak nasi, lauk dan juga sayur untuk kami letak dalam tapau bagi semua kekitangan. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program bubur lambuk KTYS di Kota Kinabalu.
1,000 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada warga KTYS serta beberapa agensi kerajaan sekitar Kota Kinabalu. Sebanyak 500 bakul makanan diagihkan di beberapa kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Limbahau sempena program ziarah komuniti Ramadan. Agihan bantuan 2 hari ini bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan membuat persediaan juadah berbuka puasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim berharap program seumpama akan diteruskan pada masa akan datang. Sebenarnya ramai mualaf yang di kawasan ini adalah daripada orang-orang yang memang asal sini dan telah pun memeluk agama Islam, dan itu yang banyak kita bantu. Dan daripada golongan asnaf lah kita yang mendapat yang layak untuk menerima bantuan ini. Datuk Juil berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penyerahan bantuan bakul makanan di Surau Nurul Hidayah Kampung Padawan Papar. 40 anak yatim dari Rumah Anak Yatim Al-Rawdah dan Ar-Rayyan serta Madrasah Al-Ubudiyah wal Mas'uliyah Tanjung Batu menerima bantuan bakul makanan. Sumbangan daripada Kementerian Belia dan Sukan Sabah bahagian Tawau ini disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di Tawau. Ketika ditemui media, Datuk Nizam berkata amalan berkongsi rezeki dan bersedekah perlu dilaksana secara berterusan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Jadi sebenarnya program seumpama ini adalah satu program yang cukup bermanfaat, apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan, dan sesungguhnya program ini akan dapat memberi kesedaran kepada semua pihak, khususnya kepada umat Islam, tentang tanggungjawab kita bagi melaksanakan tanggungjawab saling bantu-membantu antara satu sama lain. Katanya amalan itu penting kerana ia bukan sahaja meringankan beban golongan berkenaan, malah mendidik individu agar sentiasa bersyukur dan menghindarkan diri daripada sifat bakhil. Bagaimanapun, beliau mengingatkan individu yang ingin bersedekah supaya menyalurkan sumbangan mereka kepada badan dan persatuan yang berdaftar bagi mengelak menjadi mangsa penipuan. Persatuan Wartawan Keningau Sabah KJA menyantuni 87 anak yatim dari Rumah Anak Yatim Tambunan dalam Majlis Ziarah Kasih Komuniti Disayangi. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini merupakan salah satu inisiatif KJA berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Presiden KJA Marutin Ansiong berkata pihaknya berbesar hati dapat berkongsi kegembiraan bersama anak-anak yatim dan berharap majlis sebegini dapat memberikan senyuman kepada mereka menjelang Syawal. Kita berharap supaya lebih ramailah ataupun lebih banyak persatuan maupun pertubuhan dan NGO untuk membuat ziarah di area ini, bukan saja pada bulan Ramadan tetapi mungkin pada hari-hari yang biasa pun boleh. Dalam pada itu, Wakil Pengurusan Rumah Anak Yatim Tambunan Nauling Intang memuji usaha murni Persatuan KJA dalam meraihkan anak-anak yatim kerana mereka merupakan sebahagian daripada generasi yang akan mewarisi legasi negara. Kami sungguh-sungguh terharulah karena ada gabungan yang bukan satu saja tapi ada sampai 3 yang menggabungkan untuk berkongsi rezeki kepada anak-anak kami di sini. Jadi kami mengucapkan betul-betul berbanyak-banyak terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesehatan, dipanjangkan umur kepada penyumbang-penyumbang lah. CSR yang turut dijayakan bersama Pejabat Penerangan Daerah Tambunan dan Majlis Pimpinan Negeri Sabah ini menyumbang bakul makanan, sejadah dan duit raya. Seramai 25 ahli jawatan kuasa baharu Parti Gerakan Rakyat Sabah PGRS dilantik dalam mesyuarat pertama PGRS Dun Sungai Manila di Batu Tujuh Sadakan. Ia melibatkan jawatan Naib Ketua Setiausaha Bahagian, Bendahari Ketua Penerangan dan ahli jawatan kuasa bahagian serta Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Ketua Belia Wanis. Sijil watika pelantikan disampaikan Ketua Penaja PGRS Sungai Manila Hazim Mubarak Tan Sri Musa. Menurut Hazim, pihaknya yakin dapat menarik lebih 1,000 keahlian untuk menyertai PGRS.
keyakinan amat tinggi kerana di sini kita boleh kata kita ada 2 poin besar. Yang pertama, ini parti lokal Sabah. Kita jaga rumah kita. Yang kedua, parti gagasan rakyat ini adalah parti yang memerintah sekarang. Jadi bagi saya amat eloklah jikalau parti gagasan rakyat yang kita dapat di Sungai Menila supaya membela rakyat dengan lebih senang. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang memberi kepercayaan kepada beliau untuk memimpin kawasan berkenaan. Masyarakat Islam diseru untuk terus mendekati dan menyantuni golongan mualaf serta memberi bimbingan yang diperlukan bagi membantu golongan ini mendalami ilmu agama Islam. Bukan sahaja bantuan kewangan, saudara baharu biasanya memerlukan sokongan moral, semangat dan bimbingan agama terutama dari segi mengerjakan solat dan membaca Al-Quran. Bimbingan sudah pasti kita mengharapkan bimbingan daripada Jains, mereka tidak berputus-putus atas jasa kolaborasi Jabatan Dakwah Agama Islam Sabah inilah terbentuknya kelas bimbingan sudah kita fitrah, terbentuknya pertubuhan ini kerana bantuan Jabatan Agama Negeri. Aku rasa syukur betul, alhamdulillah rezeki pada Allah dalam bulan Ramadan dan sumbangan yang pertama yang saya dapat dalam tahun ini. Perasaan saya dapat di bakul makanan, alhamdulillah, dan saya sangat berterima kasih kepada seorang hamba Allah, Hajah, yang memberikan sumbangan bakul makanan ini lah. Terima kasih kepada sahabat dan NGO yang hamba Allah yang memberi sumbangan. Di bulan Ramadan ini kami sahabat Teratak Fitra, pelajar Teratak Fitra memberi ucapan terima kasihlah kepada yang memberi kepada kami. Mereka ditemui dalam program serahan bakul makanan di Kota Kinabalu. Pertubuhan sahabat dengan keahlian 2,000 ahli ini aktif dalam melaksana aktiviti amal seperti menyantuni golongan asnaf di seluruh Sabah. Sahabat juga aktif menganjurkan kelas agama serta memberikan pengajian asas seperti Iqra' dan pengetahuan fardu ain secara percuma kepada mualaf. Baik saudara, berita pagi Sabah edisi Sabtu 15 April berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama berita RTM. Dengan itu saya Muhammad Hiyah Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Mic check, 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Setiap halaman akbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.